Selamat sejahtera saya mengucapkan kepada pensyarah saya bagi kursus EPPM 2063 iaitu Etika dan Tanggungjawab Sosial Encik Khairi. Nama saya adalah Eng Wailian dengan nombor metrik saya A108266. Dalam video tersebut, saya akan membincangkan tentang bagaimana kerajaan Malaysia bertindak untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan, perniagaan dan juga perkhidmatan dengan kewujudan COVID-19 tersebut. Dengan itu, apa itu COVID-19? COVID-19 tersebut telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 30 Januari 2020. Pandemik COVID-19 merupakan satu jangkitan saluran pernafasan yang akan menyebabkan seseorang yang telah dijangkiti mempunyai simptom demam, batuk dan juga sesak nafas. Spektrum gejala adalah daripada selsema biasa kepada fenomena yang sangat teruk. Juga, COVID-19 terbagi kepada 3 jenis iaitu SARS, MERS-CoV dan juga COVID-19. Sebagai respon kepada penularan wabak ini, hampir semua negara di seluruh dunia menutupkan sebagian negara terhadap luar, termasuk Malaysia. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan langkah Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP bagi mengekang penularan wabak ini dan melindungi rakyat. Langkah ini telah mengehalkan aktiviti harian rakyat dan juga peniaga seterusnya menjejaskan pendapatan yang diterima. Dengan itu, bahagian tersebut saya akan membincangkan bagaimana langkah yang telah diambil oleh kerajaan bagi mengekang penularan wabak ini telah memberi impak yang sangat besar dalam bidang pendidikan, perniagaan dan juga perkhidmatan. Dalam bidang pendidikan, kesemua institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti serta universiti awam, swasta serta institusi latihan kemahiran di seluruh negara terpaksa ditutup. Tidak pernah berlaku dalam sejarah. Kuliah terpaksa ditangguhkan dan bagi tempoh yang agak lama, manakala pensyarah dan staf universiti diminta untuk bekerja dari rumah. Alam laporan juga mendakwa pembelajaran maya akan meninggalkan jauh masyarakat miskin daripada terus menikmati pembelajaran. Pengurus Pendidikan Institusi Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDEAS, Yashin Wan, dari sudut akses pembelajaran dalam talian, prasyaratnya adalah internet dan peralatan digital yang mencukupi. Di kawasan bandar, timbul isu pelajar tidak dapat menjalani pembelajaran dalam talian kerana terpaksa berfungsi peralatan digital selain pelajaran internet yang sangat perlahan. Di luar bandar dan pedalaman seperti perkampungan orang asli di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, akses internet sangat terhad. Malah, masih ada perkampungan yang tidak mempunyai bekalan elektrik atau hanya memperolehnya pada waktu malam sahaja. Guru-guru dan kanak-kanak yang ibu bapa mereka tidak begitu celik IT akan mengalami kesukaran dan akhirnya terpaksa mencari jalan mereka sendiri untuk menggunakan platform digital ini. Selain aspek pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi terutama melibatkan sains dan teknologi terpaksa ditangguhkan kerana kekangan pergerakan. Para penyelidik kita tidak bebas ke makmal dan turun ke lapangan. Lantas, ada pihak mempersoalkan bagaimana aktiviti penyelidikan ini boleh diteruskan sama seperti pembelajaran maya. Dalam bidang perniagaan pula, kesemua bidang perniagaan yang tidak penting terpaksa ditutup seperti perniagaan pakaian dan perniagaan kasut. Hal ini telah wujud masalah aliran tunai bagi hampir semua peniaga kerana mereka telah kehilangan pendapatan. Mengikut pengurusi Persatuan Rantaian Runcit Malaysia, Datuk Gary Chua, beliau mengatakan bahawa sebanyak 80% peruncit sedang mengalami kerugian, manakala 50% peruncit lagi terpaksa tutup kedai disebabkan oleh PKP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Selain itu, Kumpulan Runcit Malaysia pula mengatakan bahawa peruncit dijangka menanggung kos operasi dan kaki tangan sebanyak RM20.48 bilion selama 6 minggu pertama PKP.
Bidang perkhidmatan turut terjejas disebabkan oleh PKP yang dilaksanakan untuk mengekang penularan pandemik COVID-19 tersebut. Sektor-sektor perkhidmatan penerbangan, pelancongan, penginapan, ekspor perkhidmatan menerima kesan yang lebih besar jika dibandingkan dengan sektor perkhidmatan yang lain seperti perkhidmatan khidmat pelanggan dalam sektor swasta dan juga sektor awam. Walau bagaimanapun, terdapat juga sektor perkhidmatan yang turut berkembang walaupun dalam tempoh PKP tersebut seperti perkhidmatan penghantaran makanan iaitu Grab, Foodpanda, McDonald's Delivery, KFC Delivery dan juga lain-lain perkhidmatan penghantaran makanan. Hal ini dapat dibuktikan dengan peratusan permintaan terhadap perkhidmatan penghantaran makanan telah melonjak kepada 45% dalam masa kurang dari sehari sejak PKP fasa pertama telah diumumkan. Bahagian ketiga, saya akan membincangkan bagaimana kerajaan Malaysia bertindak untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan, perniagaan dan juga perkhidmatan dengan kewujudan COVID-19 tersebut. Dalam bidang pendidikan, kerajaan telah bekerjasama dengan syarikat telekomunikasi untuk menyediakan internet dengan kapasiti 1 GB atau 1 GB secara percuma kepada pengguna. Perkhidmatan internet bermula 8 pagi hingga 6 petang setiap hari. Inisiatif ini telah diberikan dari 1 April hingga 31 Disember yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika membentangkan Bulan Jana Sebulan Ekonomi Negara atau Penjana, dan juga kerajaan telah meningkatkan liputan dan keupayaan rangkaian bagi mengekalkan ketersediaan dan kualiti rangkaian telekomunikasi. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan membolehkan pembelajaran berterusan dan tidak terjejas oleh pelaksanaan PKP akibat daripada pandemik COVID-19 dengan peningkatan penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan. Selain itu, kerajaan juga meningkatkan penggunaan teknologi dalam bidang perniagaan dengan memperuntukkan sebanyak RM50 juta untuk subsidi pembiayaan khusus jangka pendek dalam bidang digital dan berkemahiran tinggi. Inisiatif ini dijangka akan memberi manfaat kepada 100,000 rakyat Malaysia. Beran sebanyak RM1,000 kepada 10,000 usahawan tempatan yang menjual produk dan barangan mereka di dalam platform e-dagang. Kerajaan juga memperuntukkan sebanyak RM20 juta kepada Malaysian Digital Economy Corporation (MDEC) untuk program perkhidmatan e-dagang setempat pedas bagi menaik taraf pusat internet desa kepada hub e-dagang. Di samping itu, YB Datuk Saifuddin Abdullah iaitu Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia hadir pada sesi perjumpaan bersama Alibaba Lazada di Kompleks KKMM. Pada sesi tersebut, pihak Alibaba mengatakan bahawa mereka akan memberikan sokongan yang berterusan dan juga komitmen terhadap pertumbuhan perdagangan dan hub penghantaran barang atau transshipment hub di serantau Malaysia. Akhir sekali, kerajaan meningkatkan penggunaan teknologi dalam bidang perkhidmatan dengan melaksanakan teknologi 5G. Teknologi 5G tersebut dijangkakan akan dilancarkan dan bakal dinikmati mulai tahun 2021. Pelajar teknologi 5G telah ditambah baikkan dan penggunaan teknologi baharu tersebut adalah tidak dijangkakan. Teknologi 5G akan memberi reaksi segera dari segi pengubahan dasar, regulasi baharu merangkumi hak dan privasi pelanggan, perniagaan, ekonomi, keselamatan, pendidikan, pengurusan, keusahawanan, pertanian dan pentadbiran walaupun dalam tempoh PKP tersebut. Hal ini boleh menjamin bahawa sektor ekonomi negara Malaysia tidak menghadapi sebarang kesan yang lebih teruk selepas tamat pelaksanaan PKP tersebut. Kesimpulannya, teknologi adalah sangat penting dalam ketiga-tiga sektor ini. Hal ini terbukti apabila rakyat secara drastik mula melakukan kerja dari rumah, pembelajaran maya, pembelian dalam talian dan hiburan kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP tersebut untuk mengekang penularan COVID-19. Oleh itu,
Bahagian dan komuniti perniagaan perlu celik dalam keperluan digitalisasi dalam kehidupan supaya dapat bergerak seiring dengan revolusi industri 4.0 tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.